Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alaina hikmataka wa syur alaina wa za'in rahmatika ya Rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, baik. Boleh duduk? Okey. Okey, hari ni apa khabar? Baik. Dah makan belum? Makan apa? Yang makan nasi lemak tu kata sakit perut. Saya tak tahulah. Saya pun sihat, alhamdulillah. Okey. Hari ni kita akan buat ulang kaji sikit. Sebelum tu saya nak tanya attendant kehadiran. Ada yang tak datang? Semua datang cukup Okey. Semua cukup. Okey Cun. Okey, ada yang sakit ke? Ada yang sakit hati ke kan? Tak puas hati dengan saya ke? Ada kalau ada nanti jangan lama-lama pendam, meletup nanti. Okey. Baik, seterusnya saya akan teruskan dengan sedikit ulang kaji Ulang kaji bab apa? Bab multimeter. Okey. Jadi saya harap semua dapat fokus kan, sebab saya nak ulang benda ni dah banyak kali. Saya risau nanti jadi drag lah. Saya nak ajar benda lain, benda ni terpaksa kita ulang balik sebab ada yang tak faham. Okey. Kalau boleh saya dah jelaskan ni, harap semua faham lah. Okey. Right. Seterusnya saya harap tempat bersih Saya tak nak lah tempat belajar kita jadi jin belajar pula. Okey, macam biasa lah. Cuti Dia half day lah. Okey, baik. Seterusnya, okey. Baik, hari ni saya akan terangkan bab multimeter Okey. Okey, apa yang kalian boleh nampak dekat depan? Jam tangan Apa? Analog dan digital. Okey, yang boleh ulang tak depan ni? Analog. Tolong bangun jap. Tolong bangun. Apa? Yang kiri analog, yang kanan digital. Yang kiri analog, yang kiri saya. Kiri sana. Kiri sana. Okey, boleh duduk. Terima kasih. Okey, betul yang kiri analog, yang kanan digital. Okey. Sama. Dalam multimeter kita ada dua jenis multimeter, okey. Ni sebagai pengenalan dulu Sama juga kita dalam multimeter kita ada yang analog, ada yang digital. Ada orang suka jam analog, ada orang suka jam digital. Okey, ada orang suka apa? Ada orang suka motor punya RPM macam ni, ada orang suka yang jenis bar, okey, yang baru punya Okey, terpulanglah kepada masing-masing punya minat lah. Jadi jam pun sama juga, okey. Multimeter pun sama. Cuma multimeter kelebihan dia, kalau yang digital ada kelebihan, analog pun ada kelebihan. Okey. Okey, baik. Yang ni multimeter apa kakak? Digital. Betul Ada yang nak kata analog tak? Sebab apa dia digital? Ada jarum. Kalau nak jawab boleh tolong bangun tak? Kalau nak jawab boleh tolong bangun tak? Dengar ramai. Lagi saya pun tak faham semua cakap apa. Sebab tak ada jarum. Sebab tak ada jarum. Okey. Terima kasih. Betul. Antaranya sebab tak ada jarum, lepas tu bacaan pun akan jadi digital dan tepat, betul. Okey. Seterusnya ini multimeter. Okey. Analog. Betul analog. Jangan pasti tak pasti, kita dah nak kat berapa minggu lah kita belajar benda ni. Okey. Jadinya ini adalah multimeter analog. Okey. Ada kelebihan, ada kekurangan dia. Okey. Dan multimeter ni orang kata apa yang kalian guna lah sekarang ni. Okey. Kalian guna multimeter analog. Okey. Ada yang guna multimeter digital, tapi untuk kita belajar ni kita kena guna yang basic supaya kita tak teradvance sangat. Okey, kita nanti kat kilang, kat syarikat kita akan guna apa? Guna yang digital. Sebab apa? Lebih tepat lah. Okey, kita tak mainlah benda ni lambat. Okey, tapi untuk basic kita kena belajar supaya kita faham daripada awal. Okey. Okey, kita ada bahagian-bahagian dalam multimeter Okey.
Kalau boleh nampak kita ada skala jarum, mungkin dah kontrasnya mungkin kuat sangat, tapi boleh tengok dekat multimeter masing-masing lah. Okey, kita ada skala jarum, kita ada macam-macam lah. Kita ada jarum penunjuk, tengok dekat masing-masing punya multimeter ada dekat skala tegangan DC, dalam multimeter ni kita nak ukur apa? Tolong bangun seorang. Bagi yang ni lah akak ni. Sila. Sila cik. Cik adik. Dalam multimeter kita nak ukur apa? Okey. Okey, betul. Terima kasih. Okey, betul. Dalam multimeter kita nak ukur voltan, nak ukur rintangan, nak ukur arus. Tiga benda ni kita nak ukur dalam multimeter. Okey. Jadi saya rasa semua dah tahulah apa, dan kita pernah buat pun. Kita punya amali kan. Okey. Jadi semua dah jelas, bahagian-bahagian multimeter semua dah pernah usik, semua dah pernah cuba. Okey. Jadi inilah orang kata bahagian-bahagian ni tak perlu hafal pun. Cuma kita kena tahulah supaya nanti kita nak try, nanti kita dah tahu kat mana benda tu. Okey. Alright, ni cara-cara menggunakan multimeter. Okey. Yang pertama, ni prosedur yang betul lah. Masukkan probe. Okey. Probe ni ada dua, merah dan hitam. Apa maksudnya? Merah tu apa? Positif. Hitam? Negatif. Okey. Baik. Okey, seterusnya kita kena laraskan dia punya range dia, ataupun dia punya julat dia. Okey. Apa yang kita nak kira? Kita nak kira rintangan ke? Kita nak kira arus ke? Kita nak kira voltan. Okey. Ketiga-tiga boleh kita laraskan lah. Okey. Seterusnya laraskan jarum petunjuk pada nilai sifar ohm. Okey, yang ni nak buat apa? Zero adjustment, betul. Okey. Sebab apa kita nak buat zero adjustment? Supaya dapat bacaan yang tepat. Betul. Terima kasih. Okey, seterusnya contohnya macam ni lah. Okey, zero adjustment dia akan pergi kepada nilai kosong. Mata kita jangan juling lah tengok benda ni. Okey. Walaupun dia halus dia iaitu yang apa, yang tak reti lagi kan. Tak apalah, sama-samalah belajar. Benda ni memang kena belajar. Okey, dan sentuh pada kaki probe. Sentuh pada kaki, perintang macam tu, kiri kanan. Perintang tak ada apa, tak ada dia punya positif negatif. Sentuhlah mana-mana. Okey. Seterusnya baca nilai yang ditunjukkan. Okey, baca nilai ni. Tengok jarum ni dekat mana, baca nilai, dan kalau kita ada bacaan je lah, beberapa bacaan yang kita kena ikut lah. Okey, dan kena pendarab dia. Okey, bergantung kepada julat yang kita pilih. Okey, lepas tu kena kira nilai lah berapa yang sebenarnya pengiraan. Okey, kita nak uji apa dalam multimeter? Nak uji LED, kita akan uji fuse, kita akan uji perintang. Okey. Alright, seterusnya kita akan pergi kepada kita akan pergi kepada bacaan multimeter lah. Saya harap semua dah boleh jelas lah kot. A, B, C. Okey, kita pernah belajar dulu. Okey, kita pernah belajar A ni nak ukur apa? A ni kat bahagian sini Okey, B, C. Okey, tapi B ni untuk kegunaan apa? Kegunaan nak ukur apa? Nak ukur kat sini. Nak ukur apa? Voltan. Nak ukur voltan, nak ukur arus pun kat sini, betul. Okey, yang atas sekali ni nak ukur rintangan. Okey, so kita punya bacaan adalah pada sini saja fokus pada sini saja. Okey. Di luar ni ni advance lah. Nanti kita akan belajar, tapi benda ni kita tak tekan sangat. Okey. Kita akan pergi yang apa? Yang biasa kita guna lah. Okey. Baik. Ada soalan tak so far? Tak ada Jelas Faham Kalau tak ada soalan, lagi saya yang tanya soalan Okey, seterusnya. Okey, baik. Tengok dalam nota penerangan masing-masing. Okey, ada benda ni. Okey, dan kita pun dah go through benda ni. Jadi kita ulang kaji ni supaya kita lebih jelas dan faham lah. Okey.
So dalam kita punya multimeter ada beberapa julat yang kita boleh ukur Yang pertamanya kita boleh ukur direct current, voltan voltmeter. Okey, seterusnya alternating arus apa? Ulang alik Seterusnya arus arus ni ni voltan ulang alik, yang ni arus terus dan yang terakhir perintang nak ukur rintangan. Okey, baik. Dalam kita punya multimeter kita kena kira mengikut pendarab dia kan. Jadinya kalau tengok dalam kertas penerangan masing-masing, jadi kalau contohnya kita punya julat kita dekat DC voltmeter, kita nak baca 250 julat 250 volt. Jadi kita kena baca berapa dia punya julat dia punya skala dia dekat dalam multimeter. Okey, inilah skala dia. Okey. So, rasa semua dah jelas Kalau nak baca contohnya, kalau 250 tak perlulah kita darab satu je lah. Jadi bacaan dia ambil terus. Okey. Jelas boleh faham Okey, seterusnya 0.5 volt. Kita kalau nak bacanya dekat skala 50 Sebab apa? 0.5 baca kat 50. Okey. Ikut formula yang paling simple lah. Okey. 0.5 ikut 50, 2.5 250, kalau 10 lah. Okey, kalau 0.1 10 jugalah. Okey. Ambil nombor yang lebih kurang. Jadi senang nak baca. Okey. Right. So, kalau contohnya skalanya kita nak kira julatnya 0.5, bacaan pada 50, kita kena darab dengan 0.01 Sebab apa? Kita punya julat kita kecil tapi kita baca dekat skala yang besar. Jadi kena darab dengan nombor yang kecil lah. Okey? Jelas Okey, jangan menguap dalam kelas saya. Okey. Seterusnya AC voltmeter AC voltmeter kita ada contohnya sama jugalah macam atas. Saya yakin kalau kita dah faham yang DC voltmeter, kita akan faham yang AC juga. Kita akan faham yang DC juga. Okey? Cumanya rintangan je. Kalau tengok dalam kertas penerangan, rintangan ni kita baca dekat bahagian A. Jadi julatnya sama juga Okey. Kena darab dengan berapa ikut kepada julat yang kita pilih. So far jelas? Kalau dah mengantuk nanti kita tanya soalan. Kalau tak boleh jawab, berdirilah sampai habis kelas. Okey? Ya. Okey, tak apa, nanti saya tanya soalan kat dia dalam mimpi nanti. Okey, seterusnya okey, apa kelebihan multimeter analog? Apa? Okey, murah. Betul. Analog murah sikit berbanding digital. Tapi digital pun dah lebih kurang dah harga dia macam analog. Okey. So tapi memang itulah. Kalau dulunya memang harganya murah Okey, sekarang dah lebih kurang dah. Okey, lagi? Senang nak dibaiki, betul. Okey. Multimeter analog kalau rosak kita boleh buka belakang dia Kalau nak baiki tu, kalau yang jenis apa, jenis murah punya, memang agak ni orang kata kalau dah rosak tu pakai buang Okey, kalau dah rosak dia punya litar tu pakai buang Sebab apa? Litarnya pun litar yang murah Okey. Dan kalau yang mahal punya kita boleh tukarlah fuse ke tukar komponen ke komponen contohnya perintang yang rosak perintang terbakar kita tukarlah perintang dia, kena resolder balik lepas tu kena solder balik. Okey. Right. Seterusnya kelebihan multimeter digital. Okey. Tu confirm betul lah. Sebab apa? Digital dengan analog dia nampak lebih spesifik terperinci Okey. Kalau macam jam kalau yang digital saat pun nampak. Okey. Kalau macam analog ni dia laju dia maksudnya tak nampaklah bacaan sebenar dia itu jawapan saya tu. Awak ambil jawapan saya balik. Okey, tak apa. Terima kasih. Nampak lebih eksklusif. Saya terimalah jawapan tu. Okey. Right. Betul. Kalau gunakan multimeter digital tak perlu buat zero adjustment Okey. Antaranya.
So letak je kita nak kira apa, letak je julatnya berapa, kita akan dapatlah berapa dia punya ni dalam bentuk digital, bacaan dia. Jelas Okey, kelemahan untuk digital apa? Kos mahal sikit lah tapi tak adalah mahal sangat, mampu dibelilah, susah nak baiki. Okey, sebab apa? Kompleks sikit lah. Okey, tapi kalau pandai baiki boleh je baiki kalau dah belajar hebat-hebat dah boleh buat projek macam-macam, boleh je nak baiki Setakat multimeter apalah sangat nak baiki Okey, lagi nampak mahal. Dah cakap tadi. Susah dah dapati. Okey, susah dapati dululah. Sekarang dah dapat kat Shopee, dah boleh order lah. Okey. Right. Untuk dia tulis apalah, itu dulu punya version. Okey. Apa jawapan? Nak tanya apa? Kenapa? Ada apa-apa yang saya boleh ni, boleh kongsi apa-apa ke? Ada Okey, baik. Kalau saya ajar benda ni lawak, boleh gelak Okey, baik kalau kelemahan untuk ni multimeter analog, murah. Betul. Murah tu bukan dia punya ni cepat rosak. Saya main petik kat jawapan Okey, baik, cepat rosak Sebab apa? Bacaan tak terlampau tepat. Okey, sebab apa? Sebab dia punya jarum dia, ayunan jarum ni mungkin ada yang bergegar jarum dia bergegar macam itu, tak tahu nak kira mana satu. Okey. Macam ada orang punya. Jadi terimalah nak buat macam mana. Benda pun dah beli Okey. Seterusnya multimeter ni kegunaan dia selain daripada kita nak apa? Nak tengok apa? Arus, nak tengok volta, nak tengok perintangan, kita boleh buat apa dengan multimeter lagi? Ni kebat sikit Ada yang tahu tak? Selain daripada kita multimeter nak kira volta, nak kira arus, nak kira apa? Rintangan, kita nak kira apa lagi multimeter ni? Tak tahu Okey, antaranya kita boleh jadi apa? Jadi technician lah. Okey. Ni application dia lah. Application dia. Okey. Multimeter ni kalau kita nak baiki peti ais ke, mesin basuh ke, boleh kereta ke, nak tengok fuse, nak tengok fuse hidup tak hidup, sebelum pergi bengkel kita tengok dulu kita punya ni. Jangan senang kena kencing dengan kedai-kedai. Okey. Kita ukur dulu, kalau betul-betul tak ada bacaan, kita cakap benda ni saja nak tukar. Macam hari tu yang saya punya peti ais rosak kita ukur dulu. Kita ukur dia punya rintangan dia. Ada bergerak. So kalau benda tu macam ada masalah, benda tu takkan function takkan naik Ukur dekat komponen-komponen yang ada belakang tu. Contohnya hari tu dekat kapasitor terbakar. So tengoklah dia punya ni. So tukar kapasitor je. Tak payah nak pening kepala. Okey. Kalau biasa kalau kat kedai beratus-ratus Ni tukar komponen kecil-kecil je berapa sen Okey, kalau yang mahal sikit RM1 je. Okey. Right. Tu kita boleh belajar lah. Okey. Nanti dah advance nanti tahu nak repair motor ke bateri nak tahu berapa volt ke bolehlah tengok nanti guna multimeter. Okey. Sebab ni function dia. Gunalah multimeter kalian. Okey. Right. Okey, ada apa-apa soalan tak? Tak ada? Saya bukan suruh tanya. Kalau tak ada soalan, saya nak tanya soalan Apa? Mana boleh tak ada apa-apa. Saya suruh tanya soalan tadi. Okey, baik Seterusnya, jap. Okey, kalau tak ada soalan, saya yang akan tanya soalan multimeter yang terbaik ni multimeter apa? Bangun. Digital. Bagi sebab lebih tepat. Bacaan lebih tepat. Okey, lagi? Senang dibaiki. Apa itu analog Senang dibaiki. Lagi satu je. Lagi satu dia tak ada, dia kena, kalau contoh rintangan dekat analog kena buat zero adjustment Kalau dekat digital ada tak? Tak ada. Tu kelebihan dia juga. Okey, ada lagi tak nak tambah? Tak leceh. Tak apa? Tak leceh. Tak ada. Tak ada enjin. Ingat motor. Tak ada apa? Okey, tak apa. Okey, baik. Duduk. Terima kasih. Alright. Okey, antaranya tu antaranya apa yang kawan awak sebut tu betul lah. Okey. Kelebihan dia okey. Jadi guna multimeter digital biasanya dekat industri
Okey, dekat kilang memang guna benda tu. Okey. Jadi yang kita belajar ni memang kita kena guna basic lah. Supaya apa? Supaya kita faham daripada bawah. Okey. Kalau pekerja ni, kalau bos ni kalau nak faham pekerja, dia kena faham pekerja yang daripada bawah. Kan? Contoh pengarah kita kan. Pengarah kita akan turun padang tengok macam mana kebersihan. Contoh dia kena faham pekerja-pekerja yang staff cleaner ni. Dia buat kerja apa. Kalau dia tak faham, dia main marah je lah tanpa faham apa yang skop kerja dia. Walaupun dia orang kata skop kerja dia banyak kan, tiba-tiba kena marah. Okey. So kita dengan orang bawahan kita kena faham lah. Sama juga dengan konsep multimeter. Okey, kita faham daripada bawah, daripada asas. Okey. Ada nak tanya apa-apa? Tak ada Kalau tak ada, saya teruskan dengan kuis Oh. Saya nak ikut panas sebab nak tengok duit tak ada sisi sebab hilang ni. Berapa ringgit? RM50. Banyaknya. Pergilah. Saya tak lagi duit. Rajin-rajin lah. Saya ambil lah kalau jumpa. Saya masuk dalam tabung masjid. Okey, baik. Saya rasa jelas Semua boleh jelas Okey. Faham Alhamdulillah Mantap. Ada yang nak nasyid Tak ada apa. Itu selingan. Okey. Seterusnya saya akan bekalkan dengan kuis dengan kuis. Saya bekalkan dengan kuis supaya semua faham. Okey, semua jelas. Okey, apa yang kita belajar pasal tajuk multimeter hari ni, saya harap semua boleh jelas dengan soalan-soalan yang saya akan bagi Okey. Kaedahnya senang, kita akan bermain permainan quizzes Nama permainan ni permainan quizzes. Saya ada bagi 4 warna di atas meja masing-masing jadi dalam satu kumpulan pastikan ada komunikasi, pastikan ada ketua kumpulan, pastikan saling memberi pendapat mana jawapan yang betul. Soalan dia ringkas, senang dan boleh dijawab oleh semua golongan umur budak-budak pun boleh jawabnya. Okey. Kita akan bermain permainan quizzes Kita ada lebih kurang 15 soalan. Okey, kumpulan yang terbaik saya akan bagi dia hadiah misteri okey. Tapi Tak bagi tahu tu. yang tu lain. Yang tu lain. Okey, baik Okey, jadinya soalan ni ada 15 soalan. Satu meja satu meja saya dah bagi 4 kertas warna. Okey, jadi boleh pilihlah warna apa yang betul. Okey, saya harap semua dah jelas. Saya nak tengok kefahaman semua pula Okay. Boleh Boleh. Okey, baik. Kita akan mulakan dengan soalan pertama. Okey, angkat warna masing-masing. Saya nak tengok. Biru Biru. Belakang apa? Biru Okey, biru. Biru apa? Biru cair ke biru pekat? Betul. Kita dah belajar banyak kali dah benda ni Nasib baik ada dia punya streak saver tau. Macam-macam dapat. Okey, soalan kedua. Fokus. Warna apa? Angkat. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? Okey, nampak? Oren. Apa? Oren juga Warna oren. Saya angkat oren tadi. Warna pink tak ada. Pink tukar dengan warna ni warna oren cair. Warna pink. Warna apa tu? Kuning Kuning tu. Tu untuk kuning. Mana-manalah, janji saya faham lah angkat yang satu. Okey, ni apa? Apa? Boleh angkat je. Okey, biru. Okey, mana? Biru, oren, merah. Biru Biru betul Okey, saya okey je. Betul lah. Okey.
Yang ni soalan mencabar sikit lah. Saya harap siapa yang pernah buat boleh jawab lah. Okey. Angkat. Warna apa? Kuning eh? Kuning eh? Kuning eh? Boleh angkat. Angkat. Sikit lagi eh. Saya tak tahu korang yang jawab eh. Okey, ni soalan ni senang juga. Basic. Okey, seterusnya. Warna apa ni? Kuning eh? Kuning eh? Okey. Baru betul eh. Baru jumpa jalan eh. Okey, ni warna apa? Boleh angkat je. Tengok kefahaman. Warna? Biru pekat, biru cair. Biru pekat. Okey, biru pekat. Okey. Dah naik satu naik tangga eh. Okey, seterusnya. Berapa dia punya julat? Julat kita nak kira dalam multimeter. Warna apa? Biru cair eh. Biru cair. Okey. Nak guna ke tak? Use eh. Okey, maksud multimeter paling basic. Mana biru cair, biru pekat, kuning. Kuning eh. Okey, dapat lagi ada misteri eh. Dapat time freeze. Tak tahulah benda desktop apa je. Okey, semua Sonic pun ada juga. Saya pun tak tahu apa function dia. Okey, dapat redemption soalan eh. Soalan yang salah tadi. 3 eh. 3. Tak ada warna. 1 cm eh. Okey, betul. Okey, soalan ke-9. Apa? Warna apa? Kuning eh? Kuning. Okey, ni apa? Resistor eh? Okey, betul. Okey, dah naik top 10 dah eh? Dah naik top 10. Berapa nilai? Kena kira. Nampak? Warna merah. Merah ungu. Biru cair. Kuning. Biru cair eh? Biru cair. Okey, betul. Baik. Okey, nilai ni berapa? Hijau, biru, oren. Hijau, biru, oren. Emas. Biru pekat eh? Biru cair eh? Inilah. Macam mana kira perintang ni? Nak guna tak? Ada pula super power kat sini. Okey, fungsi pelarasan sifar bagi multimeter. Zero adjustment. Apa dia punya function? Saya rasa Tak payah rasa-rasa, saya nak jawapan betul. Biru cair. Warna apa? Pink. Pink eh? Majority. Biru cair eh? Baru naik dah turun balik.
Okey, apa jadi kat multimeter kalau salah pasang? Merah Merah. Okey, betul. Nak guna tak? Supersonic. Tak tahulah apa function dia. Ciri-ciri multimeter digital apa? Biru pekat ke cair? Cair ke pekat? Cair. 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 Berapa orang biru pekat ni angkat? Angkat warna. Cair cair. Cair dah 4 orang lah. Okey, betul. Okey, dapat. Mana apa? Dua. Okey, ni apa jawapan tadi? Dah ada keluar jawapan dah tadi. Betul Jawab. Tadi dah ada jawapan. Siapa ingat? Apa? Emitter, betul Betul Okey, lagi. Okey, habis dah. Okey, nampaknya betul. Betul berapa ni? Okey, 11 betul, 4 salah jadi apa yang saya boleh simpulkan, kita dah mungkin kalau markah 100 tu dah dapat apa? Dapat apa ni? 73 sikit lagi nak A. A berapa? 80 dapat B plus aku kan? B plus. Betul? Tolak 75 kan? Sikit lagi nak A. Tapi saya boleh simpulkan semua dah jelas lah berkaitan dengan multimeter. Dan tadi ada sikit soalan perintang Okey, sebelum kita tamatkan, ada apa-apa soalan tak nak tanya? Ada. Betul tak ada? Jangan menyesal Orang yang sesat ni tak bertanya. Itu pula soalan dia. Aduh. Okey, baik. Nanti hadiah boleh claim dengan saya yang mana yang tadi saya sebut nama dengan beberapa orang lagi yang saya akan pilih secara individu. Okey. Nanti hadiah saya? Sabarlah dulu. Okey. Nanti boleh claim dengan saya. Yang mana nanti saya jumpa personal, nanti saya bagi yang tu je Jadi yang mana tak jumpa lagi, next kelas lah. Okey. Hadiah tinggal sikit je lagi tinggal Okey, baik. Saya harap kalau semua dah faham, dah jelas apa yang kita belajar ini adalah multimeter Kita ada 2 jenis multimeter, iaitu apa? Digital dan analog. Okey. Dalam multimeter kita nak ukur apa? Arus, voltan, rintangan. Okey, betul. Dalam multimeter kita ada apa Ada multimeter digital dan analog, dan ada kelebihan dan kekurangan Dan multimeter yang terbaik adalah multimeter digital Tapi kita belajar sekarang analog. Untuk apa? Memudahkan daripada awal lah, daripada asas. Okey. Semua dah jelas Nanti saya akan bagi sedikit wasiat juga Wasiat ni tak susah senang je berkaitan dengan apa yang kita belajar hari ni. Dan akan datang kita akan menggunakan multimeter untuk kerja amali dengan kerja-kerja yang melibatkan multimeter Okey. Kita akan ukur menggunakan multimeter. Jadi semua boleh bersedia apa yang kita akan belajar nanti. Boleh bawa multimeter multimeter wajib dalam kelas ni. Okey. Benda tu benda basic kena ada. Okey. Right, ada apa-apa lagi nak tanya? Ada Kalau tak ada, kita tangguh dulu kelas kita. Okey. Okey, baik. Terima kasih.